Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita mulakan pertemuan kita dengan kita menyebut alhamdulillah. Segala puja dan puji kita khusus kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat, sama ada yang zahir, yang jelas, ataupun yang batin, yang kita tak nampak. Dan sebenarnya bila kita menyebut tentang nikmat Allah ni, yang kita tahu, yang kita sebut ni hanya sedikit, terlalu sedikit daripada nikmat Allah yang kadang-kadang kita tak tahu dari mana datangnya nikmat Allah, tapi Allah beri nikmat itu kepada kita. Dan insya-Allah pada pagi ini kita cuba memahami dan mengambil semangat motivasi daripada Al-Fatihah yang kita baca. Paling kurang dalam sehari 17 kali kita membaca Al-Fatihah. Dan kita mulakan bacaan Al-Fatihah kita dengan kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, ataupun dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita mulakan dengan kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim ini, bahawa kita mulakan sesuatu itu dengan nama Allah. Kita buat sesuatu itu dengan nama Allah. Kita bukan buat sesuatu dengan nama manusia, bukan kerana sesuatu yang lain, tetapi dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita jaga ialah kita menjaga nama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang silap manusia ni, manusia pentingkan jaga nama baik. Nama baik perlu dijaga, nama syarikat perlu dijaga. Tapi kadang-kadang nama Allah, sifat Allah yang begitu indah, yang maha segala-galanya dipandang mudah, dipandang ringan. Dan bila kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, bahawa Bismillahirrahmanirrahim, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim merupakan di antara min asma'illahil husna, merupakan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita sebut dalam bahasa kita Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Cuma Ar-Rahman, Ar-Rahim ini yang paling banyak disebut. Dia ulang-ulang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Maha Pemurah ni kita dapat rasakan bagaimana pemurahnya Allah. Udara yang kita sedut, kita berada di bumi yang begini indah, semuanya adalah daripada Ar-Rahman. Kita dapat makan rezeki Allah, kita dapat pijak bumi Allah. Ini menyedarkan kepada kita bahawa kita sebenarnya diciptakan oleh Allah. Kita adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim maknanya Maha Penyayang. Ingat bahawa Allah Maha Pemurah kepada semua manusia. Tetapi kasih Allah, sayang Allah kepada hamba ialah hamba yang kenal kepada dirinya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu ingat, bila kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang, ini adalah sifat mutlak Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada masa yang sama, kita kena ingat Nabi pernah sebut dalam satu hadis, takhallaku bi khuluqillahil a'zam. Nabi kata, hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Macam mana tu? Kalau dalam ayat yang kita baca ataupun dalam Bismillahirrahmanirrahim kita sebut Maha Pemurah, Maha Penyayang, itu Allah. Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita pun boleh mengambil sifat ini sebagaimana Nabi sebut tadi. Kamu kena berakhlak dengan akhlak Allah. Tapi tak samalah. Itu sifat-sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang boleh kita ambil, kalau Allah Ar-Rahman, Maha Pemurah, kita kena jadi seorang yang pemurah. Pemurah dengan sumbangannya, pemurah dengan dermanya,
pemurah dengan mudah beri idea. Ni nak bagi orang minta idea, saya tak sempat nak fikir. Jadi tak berapa kena. Jadi kita jadi seorang pemurah. Orang nak berkongsi pandangan, pendapat dengan kita. Ar-Rahim. Kalau Allah Maha Penyayang, kita manusia ni kena jadi seorang yang penyayang. Penyayang kalau bos, penyayang kepada orang bawahan. Kalau seorang ayah, sayang kepada anak-anak. Seorang datuk sepatutnya sayang kepada cucu. Jangan ambil kesempatan pada cucu pula. Ini jadi datuk ambil kesempatan pada cucu. Maknanya hilang daripadanya sifat penyayang. Jadi bila kita sebut, inilah nama Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Pemurah, Maha Penyayang, kita merasakan bahawa dalam hidup kita ni kita boleh bergantung kepada yang satu ni. Sebab manusia kita tak boleh bergantung. Dan manusia ni rapuh sangat. Rapuh sangat. Kita boleh berpaut betul-betulnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berpaut kepada manusia, kita akan kecewa. Begitu juga cinta-cinta ni, nak cinta pada manusia, cinta suami, isteri, cinta semua sekali. Ini bentuk sementara. Kita berpaut. Berpaut. Cinta macam mana? Sampai ketika, sampai masa meninggal dunia. Kadang-kadang tak meninggal dunia pun, dia pertengahan jalan kahwin 3 tahun, 4 tahun pun berpisah. Kita tak boleh berpaut betul-betul. Yang boleh kita berpaut, kasih sayang yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakan dengan bila dalam Fatihah kita, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, dengan nama Allah yang Maha Penyayang, memberi satu suntikan motivasi kepada kita bahawa kita ni makhluk tak apa, tapi kita ada Allah Al-Khaliq yang mencipta kita, yang boleh kita minta kepada Allah, yang boleh kita berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya selepas kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim, kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu bagi Tuhan sekalian alam. Apa yang boleh kita ambil daripada Alhamdulillahi Rabbil Alamin untuk memberi suntikan kepada kita, motivasi kepada kita, insya-Allah kita akan bicarakan selepas ini. Tapi marilah sama-sama kita berehat seketika. Terima kasih saudara kerana terus bersama saya pada pagi ini. Kemudian kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Ianya memberi suatu kesedaran kepada kita bahawa kita dalam hidup kita ni yang perlu kita memuji dan kita memuja sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tuan-tuan, yang layak dipuji sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia kalau ikut hakikat sebenarnya kita tak layak dipuji sebab kita banyak kelemahan. Tapi dari sudut memuji untuk memberi semangat, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kalau pujian itu kerana masalah tertentu, kerana kepentingan tertentu, itu memang tidak dibenarkan, ditegah. Tapi yang benarnya yang boleh dipuji, dipuja ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ni merupakan Tuhan sekalian alam. Kalau dalam soal rezeki umpamanya, bahawa rezeki ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bumi ini adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ni dia bukan pemilik bumi. Bumi ini kita, yang kita tinggal di bumi ini, memang kita rasa bumi ini besar. Tapi kalau kita tengok kepada cakrawala, pada alam seluruhnya, kita naik ke atas, berjuta-juta batu, kilometer ke atas, sampai satu peringkat, titik pun tak nampak dunia ni. Tak nampak. Titik pun tak nampak. Maknanya, kecil sangat bumi ni. Dan Allah, bukan dia sekadar pemilik bumi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam. Allah memiliki segala-galanya dan menunjukkan kepada kita bahawa pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu bahawa kita hanya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benar-benar untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kita ulang lagi. Dengan nama Allah tadi yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, nak mengingatkan kepada kita betapa sifat Allah ini. Sifat Allah yang ada kepada kita dengan Rahman Allah, dengan Ar-Rahim Allah, itulah yang kita dapat nikmat pada hari ini.
nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan macam-macam perkara kepada kita. Dan bila Allah beri nikmat kepada kita, sifat manusia ni, sifat hamba sepatutnya ialah manusia bersyukur dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebut bersyukur dengan sebut Alhamdulillah, saya fikir tak terlalu sukar, tak terlalu payah. Tapi bersyukur dengan erti kata tunduk kepada Allah. Betapa ramai manusia yang dapat nikmat macam-macam, dapat rezeki yang melimpah ruah, dapat kedudukan yang tinggi, tapi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh peruntukkan masa 10-15 minit untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan kita baca bahawa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah Allah, Maha Penyayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian selepas itu kita membaca Maliki Yaumiddin. Kita membaca bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini memiliki hari pembalasan. Bila kita sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki hari pembalasan, mengingatkan agar kita punya visi yang jauh. Hidup di dunia ni dia sekadar kita singgah di dunia. Tapi kita sebagai manusia, setiap hari 17 kali kita mengingatkan kepada diri kita, Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Maknanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila sebut hari pembalasan, apa yang berlaku? Hari pembalasan akan dibicarakan kita, apa yang kita buat selama ni. Kalau dalam bidang kerja kita, apa kerja yang kita buat selama ni? Amanahkah kita ataupun tidak amanahkah kita? Adakah kita kalau dari sudut amanah yang diberikan kita buat betul-betul, ataupun dalam kerja kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ada sesuatu yang tak baik kita buat? Semuanya akan didedahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita baca Fatihah Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin 17 kali sehari, sudah tentu kita akan rasa bimbang, kita rasa takut untuk buat sesuatu yang tak betul dalam hidup ini, sebab kita kembali kepada Allah. Kan itu kita baca kisah-kisah yang tentang hari akhirat yang disebut oleh Al-Quran, yang disebut dalam hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh ulama-ulama, termasuk Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Berkalangan manusia ni ada yang hampir gugur mukanya. Pasal apa? Pasal malu kepada Allah. Malu sebab dulu tak fikir begitu. Bila sudah berhadapan dengan manusia ini, Allah dedahkan segala-galanya. Jadi bila kita baca Maliki Yaumiddin, kita nak buat sesuatu, kita fikir. Kalau kita nak buat benda yang tak baik, perkara yang tak baik, mungkin dunia ni kita terselamat, tak kena apa-apa tindakan, betul. Tapi bukan selesai di situ. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang menjadi hakim ketika itu, yang membuat keputusan ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu salah seorang ahli tasawuf ditanya kepada dirinya, mengapa kamu memilih kehidupan yang begini, zuhud, tawadhu, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dia kata, sebab saya takut berhadapan suatu hari dengan qadi, dengan maha hakim. Dan maha hakim ni ketika itu tidak ada la yudafi'u anni ahadun, tidak ada yang boleh mempertahankan saya, tak ada peguam. Kalau cerita dunia ada peguam bela, kita boleh ambil peguam yang terbaik. Tapi bila berhadapan dengan Allah, kita akan menjawab sendiri, bukan kita pun, anggota kita yang menjawab. Jadi dengan itu bila kita baca Maliki Yaumiddin, sudah tentu bagi seorang pekerja dia akan membuat yang terbaik, membuat dengan penuh amanah. Dan bila sebut Maliki Yaumiddin, kalau seorang ibu, seorang ayah, sudah tentu dia akan mendidik cara yang terbaik. Sebab didikan dia ni, ada anak, ada isteri ni bukan di dunia saja. Bukan habis bila meninggal dia habis cerita isteri anak, tak, belum habis lagi, akan dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara penonton yang dirahmati Allah, kita berehat. Terima kasih saudara kerana terus setia bersama saya pada pagi ini. Kita bicarakan pada pagi ini aspek-aspek yang tertentu dalam ibadat semayang.
sembahyang kalau kita nak bicara, solat kalau kita nak bicara, satu tajuk yang besar. Tapi saya nak ambil beberapa pengajaran yang boleh memberi satu suntikan motivasi kepada saya dan juga kepada sidang penonton yang dirahmati Allah. Dalam Al-Fatihah juga kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami memohon pertolongan. Jadi kalau di situ kita menyebut tentang doktrin tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada masa yang sama kita menyebut di situ tentang siapa yang boleh kita minta tolong sebenarnya dalam hidup kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami sembah, akan dikau kami memohon pertolongan. Hidup kita ni sebenarnya ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur yang ada kepada kita 60 ke, 70 ke, 80 tahun ke, tugas kita jelas. Allah dah sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak ciptakan kita sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu mengira kami ciptakan kamu sia-sia dan kamu kepada kami tidak akan dikembalikan? Sudah tentu tidak. Penciptaan kita bukan sia-sia. Datangnya kita, singgah kita di dunia, kita ada tanggungjawab. Dan tanggungjawab inilah yang kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iaitu akan dikau kami sembah, akan dikau kami memohon pertolongan. Yang kita abdikan diri ialah kepada Allah. Dan pada masa yang sama, kalau memohon pertolongan, minta kepada Allah. Seperti yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu nak minta tolong sesuatu, minta tolong kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lain, bukan kepada jin, bukan kepada syaitan, bukan kepada penunggu dan sebagainya. Inilah prinsip orang yang beriman. Dia ada prinsip dia. Prinsipnya ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan prinsip kita kalau kita bekerja pun, bukan kita bekerja ni kerana majikan kita. Kalau majikan tak pantau kita, kita pun bekerja lebih kurang. Betul, masalah majikan memantau dan sebagainya tak ada masalah. Cuma prinsip kita ialah yang kita buat ni ibadah. Kerja kita seharian ini adalah ibadah, dan ini yang kita nak persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nak tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, selepas kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, loronglah kami jalan yang lurus, supaya kita berpegang kepada nilai-nilai kebaikan. Jadi kita kena minta kepada Allah supaya bimbing kita ni, supaya kita sentiasa berada di jalan yang lurus. Kalau agama, sentiasa agama Islam. Kalau dalam hidup, kalau kita kerja, biar etika kita etika yang baik sepanjang masa. Walaupun apa pangkat kita, apa kedudukan kita, kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jangan ada fikiran kita nak buat sesuatu yang tak baik, nak mengambil wang dengan cara yang tak betul, nak dapat untung dengan cara yang tak betul. Sebab ini yang kita minta hari-hari 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Ini minta jalan lurus, tiba-tiba nak ikut ajaran ayat pin. Ini payah ceritalah. Sebab itu orang yang baca Fatihah ni dia memahami. Maknanya jalan yang kita nak ialah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ialah ajar Islam. Ajar Islam ni mudah. Ajar Islam ni yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadat ke apa ke, semua yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah. Kita tak akan buat perkara. Di amalan agama ni bukan berdasarkan nafsu. Ikut nafsu manusia ni memanglah macam-macam manusia nak buat pelik-pelik. Sebab itu kadang-kadang ajang sesat ni mudah pengaruh sebab perkara yang sesuai dengan nafsu. Islam turun, risalah turun ialah supaya nafsu ni terdidik. Nak buang nafsu tak boleh. Nafsu dididik dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selepas kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, iaitulah jalan orang yang telah kamu beri nikmat. Maknanya jalan orang-orang mukmin, nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan bila kita sebut nabi-nabi, rasul-rasul, jangan kita nampak tugas mereka yang mereka bawalah agama saja. Mereka pun menunjuk cara hidup. Macam Nabi kita menunjukkan cara hidup. Bukan dalam soal ibadah semayang, puasa, zakat saja yang ditunjukkan oleh Nabi. Tapi Nabi menunjukkan jalan kehidupan. Bagaimana yang perlu, cara yang perlu kita hidup. Macam mana kita nak bergaul dengan rakan taulan. Itu ditunjukkan oleh Nabi. Macam mana Nabi SAW berinteraksi dengan kanak-kanak. Kita kadang-kadang leka. Kita tak tahu macam mana Nabi interaksi dengan kanak-kanak. Nabi dalam satu kisah sebagai contoh, sebagai iktibar kepada kita, Nabi pernah ucap takziah kepada Abu Umair. Abu Umair ni umurnya budak-budak umur dalam 8-9 tahun. Di mana Abu Umair ni kematian anak burung yang dia sayang. Ialah anak burung, budak-budak main anak burung. Biasalah. Tapi Nabi sempat ucap takziah kepada Abu Umair ni. Sebab dia punya anak burung dia mati. Nabi sebut. Nabi kata, saya ucapkan takziah, mudah-mudahan kamu sabar. Mana ada kita buat dengan anak-anak kita hari ni. Dengan kita kata kanak-kanak hari ni. Itulah nak menunjukkan sifat ataupun pedoman yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita minta kepada Allah tunjukkan kita jalan orang-orang yang Allah Ta'ala beri nikmat. Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, salafus salih, orang yang baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita minta juga ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan juga jalan orang yang kamu murkai, orang Yahudi ke ataupun orang Nasrani ke, bukan itu. Bila kita sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin tu, saya lihat dia bukan sekadar mesti masuk agama, tapi budaya. Tapi hari ini kita baca Fatihah tapi kita ikut budaya. Kita sebut bahawa jangan jauhkan kami daripada jalan orang yang kamu murkai. Bukan orang yang manusia yang kamu murkai ataupun yang kamu benci, tapi kadang-kadang kita bawa nilai mereka tu. Sebab itu rasa pelik kadang-kadang cara berpakaian kita. Gadis-gadis kita cukup melampaui batas. Dan bukan di bandar-bandar besar saja, di kampung-kampung pun. Macam seolah-olah berada di satu kota besar, di Eropah, di US dan sebagainya. Sedangkan hari-hari kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Jadi tuan-tuan, tidak ada cara kepada kita untuk kita merubah keadaan yang kurang baik yang berlaku di sekeliling kita, di sekitar kita, melainkan kita kembali kepada agama. Dan kalau kita jadikan Fatihah ini, kesan daripada Fatihah ini sudah cukup kepada kita untuk kita bina potensi yang hebat, potensi yang diradai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar itu pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.